Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama kalinya dan buat selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai-bagai nikmat. Dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu merangkumi pelbagai perkara, daripada zahirnya, daripada batinnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita hidup di dunia ini dengan bersendirian tanpa panduannya. Maka dikirimlah Rasul utusannya yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi panduan, ikutan dan pedoman untuk kita menghadapi kehidupan kita sehari-harian. Dari pagi kita bangun daripada tidur sehinggalah kita tidur kembali, sehinggalah pada satu saat yang mana Allah Subhanahu wa taala akan kembali menarik nyawa kita untuk ke alam barzakh dan seterusnya ke alam akhirat yang kekal dan abadi buat selama-lamanya. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran, membawa As-Sunnah, membawa pelbagai nilai-nilai hidup yang baik, yang menjadi tauladan kepada kita sekalian umat. Diterjemahkan melalui 3 tunjang yang utama dalam Islam yang disebut di dalam hadis Jibril. Kalau tuan-tuan buka buku hadis Arba'in Nawawi hadis 40, jadi di sana ada satu hadis yang bernama hadis Jibril. Hadis Jibril ini adalah hadis yang mana menjadi rujukan para ulama untuk menentukan 3 asas dan 3 tunjang pada agama Islam yang kita cintai ini. Sebagaimana hadis itu disebut, An Umar radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تليد الأمة ربتها وأن ترى الخفة العراء العلا رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلقا فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Hadis ini satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu salah seorang daripada periwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Umar radhiyallahu anhu, dia menceritakan Sayyidina Umar adalah salah satu daripada sahabat yang dijamin untuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang antaranya rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mana membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga adalah seorang Amirul Mukminin, seorang pemerintah selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu dia menceritakan, ketika kami sedang duduk tuan-tuan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ni dia duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini tuan-tuan belajar agama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih. Tengah duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki berpakaian putih. Pada dirinya tidak ada bekas-bekas datang daripada perjalanan. Maknanya tuan-tuan, dekat diri lelaki itu tak nampak pun tanda-tanda yang dia ni adalah orang yang datang daripada jauh, tapi tak kenal. Namun tidak ada satu pun di antara kami yang mengenalnya. Macam tu lah tuan-tuan. Orang daripada Penang tiba-tiba datang Ampangan, datang Masjid Sungai Landak, mampus semua orang kan. Ni siapa ni, tak pernah nampak pun. Mungkin anak ko, kita tak tahulah. Macam tu lah. Dah tu tak kenal. Kemudian dia duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal datang jumpa tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempelkan kakinya lutut ke lutut, lutut dia ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah sama lutut, letaklah tangan atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tu tanya, wahai Muhammad, sampaikan kepada aku apa itu Islam. Tak tahu apa itu Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersyahadat bahawa tiada sembah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan haji di Baitullah jika engkau mampu pergi ke sana. Okay. Kita faham tak? Orang ini berkata engkau benar. Jadi dia faham ke sini, para ulama ambil hadis ini dan jadikannya sebagai asas kepada rukun Islam. Kemudian orang tu jawab lagi, Sayyidina Umar ni dah polik dah. Dia tanya, dia betul sini. Gitulah. Dia tanya tadi, betul, dia kata betul. Padahal dia yang tanya tadi. Jadi kemudian sampaikan kepadaku tentang apa itu iman. Tanya pula apa itu iman. Nabi SAW mengatakan, iman itu engkau beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kau beriman dengan para malaikatnya, dengan kitab-kitab yang diturunkan olehnya, dengan para rasulnya, dan pada hari akhirat, serta beriman dengan takdir takdir baik dan buruk. Orang itu menjawab, benar. Tanya, betul, dah habis Nabi cakap, betul. Itulah. Kemudian yang ketiga, sampaikan kepadaku tentang apa itu ihsan. Nabi SAW jawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Kalau dia kata aku lihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tu dah pergi ajaran sesat tu. Seolah-olah beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak boleh, maka sesungguhnya merasakan bahawa Allah itu melihatnya. Dan kemudian banyaklah soalan-soalan yang ditanyakan dan ditanyakan oleh sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ramai orang yang membahaskan tentang iman, dan ramai juga orang yang membahaskan berkenaan dengan Islam. Tetapi jarang orang membahaskan berkenaan dengan ihsan. Sedangkan dia disebut di dalam hadis ini, anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau saya tengok cerita dulu tuan-tuan, ada satu cerita tu, cerita orang Indonesia. Kiamat sudah dekat ke apa tajuk dia? Dia menceritakan berkenaan dengan seorang lelaki, asalnya seorang lelaki yang rock, semayang pun tak, macam tu lah. Tiba-tiba minat dengan anak imam. Jadi imam tu kata apa? Kamu kena ikhlas. Jadi dibuatlah ikhlas. Bermacam-macam cara dibuat untuk tackle anak imam tu. Dia pergi kelas agama, dia belajar, cuba belajar semayang balik. Pada pengakhirannya tuan-tuan, akhirnya imam tu pilih dia. Sebab apa? Sebab imam tu kata dia dah lulus ilmu ikhlas. Itu kadang-kadang orang mengatakan, para ulama mengatakan bahawa ilmu ihsan ini juga adalah ilmu ikhlas. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah ilmu tasawuf, yang menceritakan berkenaan dengan hati. Jadi tuan-tuan, hati ini tuan-tuan, dia adalah salah satu daripada komponen diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi tuan-tuan, kita kena tahu apa itu penyakit hati. Supaya apa tuan-tuan? Supaya penyakit hati ini tidak akan menjadi masalah kepada kehidupan kita. Penyakit hati ini tuan-tuan banyak, bermacam-macam dengan penyakit hati, dan antaranya yang paling top sekali
Antara yang paling top sekali tuan-tuan, penyakit hati ini adalah antaranya riak. Kemudian ujub. Riak, ujub, sombong, hasad, dengki, iri hati, dan bermacam-macam lagi. Jadi penyakit-penyakit hati ini tuan-tuan, kalau kita tak lawan, dia boleh menjadi barah dalam masyarakat. Sebab apa tuan-tuan? Penyakit hati ini dia kadang-kadang duduk dengan orang-orang yang banyak ibadat juga. Kalau kita ceritakan berkenaan dengan maksiat zahir, contohlah tuan-tuan, minum arak kan. Tak mungkinlah kita orang tu nak minum arak dalam masjid, macam itulah. Contoh orang yang berzina, tak mungkinlah dia akan melakukan perkara tersebut di tempat-tempat yang mulia. Apa lagi tuan-tuan? Orang main judi kan, yang terang-terang, maksiat yang terang-terang tu, tak mungkinlah dia akan buat perkara tersebut di tempat-tempat yang. Tetapi tuan-tuan, penyakit hati ini dia boleh masuk kepada orang-orang yang ahli ibadat sekalipun. Banyak kita tengok tuan-tuan, kadang-kadang tempat tersebut tempat-tempat yang macam Allah Subhanahu wa taala redha. Contohnya masjid, tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala kasihi, cucuri rahmatnya. Tetapi tuan-tuan, berlakunya pergaduhan, berlakunya pulau memulau, berlakunya hina menghina, kutuk mengutuk, caci maki. Kerana apa tuan-tuan? Kerana penyakit hati ni tuan-tuan. Jadi daripada penyakit hati ini datanglah macam-macam penyakit lagi. Datanglah penyakit-penyakit zahir. Jadi tuan-tuan, di antara penyakit-penyakit hati ini ialah antaranya sombong. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa sombong ialah tidak menerima kebenaran dan menghina sesama manusia. Tak boleh terima kebenaran, dia seorang dia betul. Jadi itu adalah antaranya sombong. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَهْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kerana sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali tidak akan sampai ke setinggi gunung. Bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan dengan penyakit sombong. Dan penyakit sombong ini dia boleh jadi ada pada tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang mana diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sepatutnya diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga boleh berada di mahat-mahat tahfiz, mungkin juga boleh berada di institut-institut agama. Kenapa? Kerana ia penyakit hati. Ini masalah hati. Dia merasa bangga dengan diri dia dan apa yang dimiliki olehnya, dan dia anggap orang lain ni remeh saja. Sepatutnya tidak ada manusia di dalam dunia ini yang diperbolehkan untuk memiliki sifat sombong itu.
Jadi tuan-tuan, kita sombong macam mana pun tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, kamu tidak akan dapat menembus bumi dan kamu tidak akan sekali-kali sampai setinggi gunung. Bermakna kita ni kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah bagi dekat kita tu, kalau kita sombong dengannya, kita kena tahu bahawa itu hanya secebis, mungkin sebesar tak sampai sebiji sawi kurniaan Allah kepada manusia yang melimpah ruah. Jadi tuan-tuan, jikalau kita ada perangai-perangai sombong tersebut, kita bermuhasabah diri kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada penyakit sombong. Okey. Kemudian tuan-tuan, hasad dengki. Hasad dengki ini adalah salah satu daripada penyakit hati, yang mana hadis Nabi SAW, hendaklah kalian menjauhi sifat hasad dengki. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ia menghapuskan kebaikan seperti mana api menghanguskan kayu api. Ini takut. Sebab tu tuan-tuan, Rasulullah SAW ni takut dengan umat dia yang muflis. Apakah dia muflis tu? Kalau muflis zaman sekarang ni kita tahulah, pinjam bank tak mampu nak bayar, 5 bulan tak bayar, tarik kereta. Tak bayar rumah, tarik rumah. Sudahnya muflis, kena masuk AKPK zaman sekarang ni. Kan? Tetapi tuan-tuan, muflis di akhirat tu lagi teruk. Yang mana kita ni tuan-tuan, mungkin seorang ahli ibadah, seharian kita berselawat ke atas Nabi SAW, zikir kita tak tinggal, buat baik sebanyak-banyak, pantang nampak tabung derma, pantang nampak tabung derma, muka kita lah ada kat situ. Pantang nampak orang susah, muka kita kat situ. Kalau solat berjemaah tu, kita lah belakang imam selalu. Macam tu lah. Kita lah yang paling awal. Kalau aktiviti masyarakat yang melibatkan agama, kita lah dulu datang. Majlis-majlis pun kita ada. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, kita ada hasad dengki, kita ada penyakit-penyakit lain, kita ada buat perkara yang menzalimi orang. Ni satu-satu penyakit-penyakit tersebut akan membakar, akan menghapuskan kebaikan kita seperti mana api itu menghapuskan kayu. Bila kita sampai depan Allah Subhanahu Wa Taala, tengok semua dah kosong. Ini Nabi takut muflis di akhirat. Sedangkan kita kata banyak kita buat ibadat ni. Ada orang yang mungkin kita umpat, ada orang yang mungkin kita iri hati, ada orang yang mungkin kita zalimi. Semua itu akan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti tuan-tuan, berlakulah tuntut menuntut. Itu yang paling kita takut. Berlakulah tuntut menuntut di antara kita. Kat dunia dulu kau pernah zalim Dan kan? Kau pernah tiau duit Dan kan? Kau makan Dan punya tanah, contoh macam tu kan. Hari ni Dan ambil pahala kau sikit. Dah pahala kita kena ambil. Sampailah habis orang tuntut kat kita macam-macam. Dah habislah pahala kita tuan-tuan. Kemudian orang datang pula, dah habis pahala, bagi pula.
bagi pula dosa dekat kita. Sia-sia dan rugilah amalan kita di dunia ini. Tuan-tuan, tak boleh tengok orang senang. Macam tu. Itu dia. Tak boleh tengok orang senang. Okay? Tak senang, doalah orang tu hilang kebahagiaan dia. Tengok orang tu senang, siaplah kau, satu hari nanti jatuhlah kau tu. Tengok orang tu bahagia, alah tak lama tu, tak lama lagi corai-corai tu, kan? Sebab tu tuan-tuan, tak digalakkan kita ni mempamer kebahagiaan. Sekarang ni ada media sosial kan? Satu hari tu 10 kali gambar anak dia seorang. 10 kali tu gambar dia dengan bini dia tak digalak tuan. Sebab kita takut dengan orang punya kedengkian. Tapi tuan-tuan, sebaik-baiknya kita adalah apabila kita rasa iri hati, dengki, kita doakan ditambahkan lagi. InsyaAllah apa yang kita doa tu tuan-tuan, apa yang kita doakan untuk orang tu, Allah bagi kita. Mungkin kita jealous tengok orang bahagia, mungkin kita tak dapat bahagia macam tu. Kita doakan dia, tambahkan lagi kebahagiaan dia. Dan kau bagi Allah aku kebahagiaan yang orang tu ada kat aku. Bukan ambil kebahagiaan dia bagi kita, tak. Maknanya kurniakan kepada aku ini kebahagiaan seperti orang tersebut. InsyaAllah tuan-tuan, Allah akan bagi kita. Kita tengok anak dia berjaya, anak kita pula Allah sedang-sedang ni anak kita. Syukur tuan. Ada ramai lagi orang yang tak ada anak. Ada ramai lagi orang yang bermacam-macam, implant lah, macam-macam nama kan. Suntik itulah, suntik inilah. Sebab apa? Sebab nak dapatkan zuriat. Tengok, ya Allah Tuhanku, kau berjayakanlah anak-anak mereka, dan kau kurniakanlah juga kejayaan tersebut kepada anak-anakku. InsyaAllah Allah akan tambah, Allah akan bagi. Apa yang dapat dekat anak orang tu, dekat anak-anak kita, dekat cucu-cucu kita, insyaAllah. Kan? Allah dah sebut dah, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Surah An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebahagian kamu, yang lebih banyak daripada sebahagian yang lain. Kerana bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurnianya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tuan-tuan, dalam dunia ni tuan-tuan, kita pergilah mana pun, pergi surau, pergi masjid, pergi dalam komuniti tempat kerja, mesti tuan-tuan ada orang lebih dari kita. Mungkin kita lebih harta, mungkin kita tak lebih anak. Mungkin kita lebih anak, mungkin kita tak lebih harta. Mungkin kita lebih sedap suara, mungkin ada orang lagi sedap suara daripada kita. Macam itulah makna di dunia tuan-tuan. Daripada sombong tadi, dia akan pergi ke iri hati kalau kita rasa macam kita tak dapat pula apa Allah bagi. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, apa yang Allah bagi itu kita syukur. Sebab Allah telah menjadikan kita dengan sebaik-baik kejadian.
Dan siapakah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Bukan orang yang kaya raya. Maknanya kalau seorang yang kaya raya itu bertakwa kepada Allah, dialah baik di sisi Allah. Seorang yang punya anak ramai juga, jika dia bertakwa, dialah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi tuan-tuan, kemudian seterusnya penyakit ujub. Ya? Penyakit ujub. Apakah itu ujub, tuan-tuan? Adalah sifat yang membanggakan diri. Dalam satu hadis, 3 perkara yang dapat membinasakan, iaitu kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub seseorang terhadap dirinya. Dia rasa apa yang dia dapat ini lebih dari orang lain, dan dia rasa ujub dengan apa yang dimilikinya. Ya, tuan-tuan, dia merasa benda kena hatilah. Jadi tuan-tuan, dia merasakan bahawa dia ini adalah orang yang lebih daripada orang yang lain. Jadi tuan-tuan, kemudian dia ada 3 ni. 3 ni dia lebih kurang. Ujub, riak, sum'ah. Dia lebih kurang, tapi dia ada berbeza-beza sikit. Yang ujub ini adalah seseorang yang dia rasa takjub dengan diri dia, dan dia merasakan bahawa orang lain tak best macam dia. Macam tu. Itulah ujub. Kemudian ada di sana adalah riak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari katakan, dan barang siapa yang beramal kerana riak, yang ini membuat sesuatu amalan agar orang bercakap mengenainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan dia tersebut sebagai riak. Dia lebih kurang tadi. Yang ujub ni dia rasa diri dia, kalau ujub tu dia rasa diri dia best. Dia lah paling best di dunia ni. Tak ada orang lagi paling best tu. Kalau bercakap tu kan, tak bagi dia orang lain, dia masih potong lah. Dia lah paling best. Tapi kalau saya tak kata siapa kan, tapi kalau ada perkara itu dalam diri kita, kita cuba elak. Dan kita tahu, kita pergi mana-mana pun mesti ada orang lagi bagus juga kita. Itu kita kena tahu. Selama kita merendah diri, insya-Allah Allah tak mengurangkan pun. Allah tak mengurangkan pun apa yang kita ada. Kemudian tuan-tuan, riak. Riak ni apa? Riak dengan sum'ah ni dia sama. Yang ini, kalau hadis riwayat Bukhari mengenai riak, dia katakan bahawa barang siapa beramal kerana riak, yang ini membuat sesuatu amalan agar orang bercakap mengenainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalannya itu sebagai riak. Kemudian kalau sum'ah pula, barang siapa yang beramal kerana sum'ah, ini membuat sesuatu agar orang mendengarnya. Yang tadi supaya orang bercakap. Riak tadi sebagai supaya orang bercakap tentang amalan dia. Baguslah dia ni. Orang puji-puji dia. Dia melakukan amalan tu dengan harapan. Orang angkat dia dalam masyarakat. Orang puji dia bagus. Wah, baguslah dia ni. Wah, banyaklah dia semayang, banyaklah dia derma. Kalau ada benda tu dalam diri tuan-tuan, kita semak tu. Takut-takut kita terjebak dalam riak.
kita berharap dengan amalan kita itu orang pandang. Itu adalah riya. Sum'ah pula, kita berharap supaya orang lain menceritakan, mendengar apa yang kita orang lain dengar. Dia lebih kurang lah tu. Daripada tadi kan ujub, riya dan sum'ah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum, janganlah kamu menghilangkan, yakni pahala sedekahmu, bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti, yakni perasaan penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab, maka perumpamaan orang itu adalah seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, ini tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Sepatutnya kita dapat dengan perbuatan yang baik kita, tetapi kerana riak itu tuan-tuan, habis clear semua. Macam tu lah. Kerana sum'ah, habis clear semua. Jadi tuan-tuan, ini adalah diberi amaran oleh Rasulullah dan diberi amaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di tempat-tempat maksiat, dia tak cerita pasal benda ni tuan-tuan. Sebab di sana tu, mungkin di sana tu tempat-tempat maksiat yang zahir, maksiat-maksiat yang zahir. Tetapi kita kata penyakit-penyakit dalam hati ini, dia mungkin menemui kita di dalam masjid, di dalam surau, di dalam mahtafiz, di tempat-tempat yang sepatutnya datangnya pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, datangnya redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi inilah penyakit-penyakit hati yang perlu kita bersihkan. Kalau kita buat amal tu tuan-tuan, kita tidak merasa sombong dengan segala amalan yang kita lakukan. Kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, kita bukan mengharapkan redha manusia. Kemudian tuan-tuan, tidak ada hasad dengki di antara kita. Kalau orang tu pakai Mercedes, kita pakai Honda yo, tak apa tuan-tuan. Itulah rezeki daripada Allah kepada kita. Mana tahu Allah bagi kita Mercedes pula tu? Kita tak tahu. Yang penting kita ada Honda je ke, kita ada Proton je ke, semuanya dilakukan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kereta kita bawa ke masjid, kereta kita bawa mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah. Mencari nafkah untuk anak dan isteri.
Kereta itu juga digunakan untuk kita pergi ke masjid, membuat ibadat, membuat perkara-perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan nilai kereta tu yang Allah pandang, tak. Allah tak pandang nilai kereta tu. Allah tak cakap, oh kau pakai kereta, oh Ferrari, okey, masuk syurga dulu. Tak. Kemudian tuan-tuan, kita tidak melakukan amalan itu dengan ujub. Kita tidak melakukan amalan tersebut dengan ujub. Sembayang sunat 2 rakaat je. Tengok dan ni dah matilah. Ni ujub tengok aku ni sehari sembayang 20 rakaat. Oh Allah. Para salafus soleh tuan-tuan, ada yang sembayang sunat satu hari 300 rakaat. Punyalah banyak tuan. 300 rakaat satu hari sembahyang sunat. Itu salafus soleh. Tak apa, boleh kita sembahyang banyak-banyak. Tapi jangan kita rasa diri kita lagi bagus daripada orang lain. Sentiasalah menganggap diri kita ini kurang daripada orang lain. Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah SAW, pernah menyebut bahawa bermulanya keburukan itu adalah apabila seseorang itu merasakan diri dia baik. Kita sebagai hamba Allah, kita tak boleh rasakan diri kita baik, tetapi kita mesti berusaha untuk menjadi lebih baik. Kemudian tidak melakukan amalan tersebut riak, dengan kita dah pasang niat hati dah, dan buat sebab ni sebab dia nak dipuji. Tak. Kita niatkan kita buat apa yang kita buat kebaikan itu semuanya untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sum'ah kita dalam melakukan apa saja amal kebaikan yang kita nak orang dengar apa kita buat. Jadi tuan-tuan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita amalan yang baik, memberikan kita istiqamah, di dalam dunia ini, membuat segala amal kebajikan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat membuang sedikit demi sedikit penyakit hati yang ada dalam diri kita ini, dan semoga segala amalan kita itu diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhlas, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita darjat ikhlas, darjat takwa di sisinya, insya-Allah. Dan sampai di sini saja pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.